أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tak mana? Buku penenang jiwa. Sampai tu. Muka surat 18. Doa yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsak aw an 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik an taj'ala aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indaka أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. رواه الإمام أحمد. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya daku hanyalah hamba-Mu, anak kepada hamba lelakimu dan anak kepada hamba perempuanmu. Ubunku di bawah kekuasaan-Mu. Ubunku yakni diriku. Ubun ni hadapan ni dia panggil ubun. Nasiyati, nasiyah dia panggil. Dalam surah Iqra, nasiyatan kadhibatan khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Nasiyati biyadik, diriku di bawah kekuasaanmu. Madin fiyya hukmuk, telah berlalu padaku hukummu. Adlun fiyya qada'uk, adil padaku ketentuanmu. As'aluka, aku memohon kepadamu, bikul ismin huwa laka, dengan berkat setiap nama yang engkau miliki. Sammaita bihi nafsak, yang telah engkau namakannya akan dirimu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau telah mengajarinya kepada seseorang dari makhlukmu. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau telah menurunkannya pada kitabmu. Awis, di sini bubuh kasrah. Waw di sini kasrah. Jangan baca dengan sukun. Sukun tu salah. Yang betulnya awis, bukan aw. Awis salah. Yang betul alif fathah waw kasrah. Sin sukun. Awis ta sarta. أو استأثرت به في علم الغيب عندك, atau engkau telah turunkannya pada kitabmu, atau engkau melebihkannya pada ilmu yang ghaib di sisimu. An taj'ala al-Qur'an al-'azim rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Quran yang mulia sebagai penghidup hatiku, penyubur hatiku. Musim bunga dia panggil musim rabi', musim subur, musim cantik. Rabi'a qalbi wa nur sadri, dan cahaya di dalam dadaku. Wa jila'a huzni, dan penghapus kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan penghilang duka citaku. Riwayat Imam Ahmad. Jadi hadis ni saya sebut pada muka surat yang berkenaan dengan dalil-dalil 160. Muka surat 160. di bawah. Tidak menimpa akan seseorang oleh kesedihan atau duka cita, oleh kesedihan dan duka cita, lalu ia membaca doa berikut. Doa yang kita baca tak sah.
Muka surat 160, perenggan yang di tengah, melainkan Allah akan menghilangkan kesedihan dan duka citanya, serta Allah menggantikannya dengan perasaan gembira. Jadi hadis riwayat Imam Ahmad ini ditawarkan kepada orang yang sedih, kalau baca doa ni, insya-Allah Allah ganti dengan kegembiraan. Di antara kandungan dalam doa ni ialah kita minta Allah jadikan Quran itu sebagai penghidup hati kita, penerang dada kita, penghilang duka cita, penghapus kesedihan. Maka dua perkataan yang di hujung tu berkait rapat dengan tajuk yang kita bicarakan, iaitu bagaimana nak menenangkan jiwa dan menghilangkan kesedihan. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, orang yang dekat dengan Allah itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Dalam surah Yunus, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang yang dekat dengan Allah, la khauf, mereka tidak ada rasa takut. Wala yahzanun, mereka tidak bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah, bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Berita gembira itu ditafsirkan sebagai mimpi yang baik, dan berita gembira juga ditafsirkan sebagai kasih sayang orang-orang yang baik. Orang-orang baik suka kat mereka, sayang kat mereka, puji mereka, doa kat mereka, dan mereka dapat mimpi yang baik. Dan dulu kita pernah cerita bagaimana sekumpulan manusia yang naik kapal laut, merantau di tengah lautan, tiba-tiba kapal mereka hampir karam disebabkan bertemu dengan ombak seumpama gunung. Huru-hara berlaku di dalam kapal itu, semua pakat riau, bimbang, macam-macam dah, pasal tahu dah nak mati dalam masa beberapa minit yang akan datang. Dalam duk sedih ramai-ramai itu, ada seorang buat tak reti, duk tidur. Orang marah kata, apa kami duk takut mati ni, kapal duk nak terbalik, hang duk tidur. Dia tak ada rasa takut, tak ada rasa sedih di saat orang ramai sedih dan takut. Kenapa? Kerana dia bukan orang gila dekat dengan Allah. Orang gila pun tak sedih tak? Maka di dalam tidurnya ia bertemu dengan Nabi SAW. Rasulullah habang kat dia, bangkit tidur lagi, baca salawat 1000 kali. Dengan salawat ini mudah-mudahan kematian yang hampir kepada penghuni kapal yang hampir karam dan terbalik disebabkan ombak macam gunung ini akan selesai. Maka dia bangkit, abang Rasulullah, abang jom kita baca salawat. Maka mereka pun baca salawat yang kita cerita hari itu, salawat munjiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'al ahwali wal afat. Ya Allah, sampaikan salawat kepada penghulu kami Nabi Muhammad dengan satu salawat yang menyelamatkan kami daripada jami'il ahwal, daripada segala suasana yang menakutkan, wal afat, dan segala perkara yang membinasakan. Kami lah ni takut mati sebab kami sedang menghadapi ombak yang kuat. Macam kita takut corona, pakat takut habis. Maka orang takut kena ada doa supaya Allah hindarkan, jauhkan daripada kita jami'al ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat, dan engkau tunaikan bagi kami dengan berkat salawat ini akan seluruh hajat kami.
wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, dan engkau sucikan akan kami dengan berkat selawat ini daripada seluruh keburukan, seluruh dosa, seluruh sifat buruk, seluruh benda-benda tak elok. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat, dan engkau angkat akan kami dengan berkat selawat ini setinggi-tinggi darjat. Wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa taqdilan, sambungan dia apa dah? Wa tuballighuna, dan engkau menyampaikan akan kami biha, dengan berkat ia selawat itu, aqsal ghayati, akan segala tujuan yang paling jauh, min jami'il khairat, daripada seluruh kebaikan, fil hayati wa ba'dal mamat, dalam kehidupan dan setelah mati. Masa hidup kami ada pelbagai kehendak, pelbagai matlamat. Lepas mati kami ada lagi tujuan yang kami nak. Kalau semua tu baik bagi kami, tercapai ke semua. Hajat dunia yang baik bagi kami dapat, matlamat akhirat yang baik bagi kami dapat. Itu maksud wa tuballighuna, dan engkau sampaikan akan kami biha, dengan berkat ia selawat, jami'al wa tuballighuna biha aqsal ghayat, aqsa mana ab'ad, yang paling jauh, ghayat mana matlamat, segala matlamat, segala tujuan yang paling jauh, min jami'il khairat, daripada seluruh kebaikan, fil hayati wa ba'dal mamat, ketika kami masih hidup dan selepas kami mati. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, dan salawat itu sampaikan juga kepada keluarga baginda, sahabat baginda, dan berikan kesejahteraan kepada mereka dengan kesejahteraan yang banyak. Maka dia pun baca sampai bersama dengan penghuni kapal sampai 300 kali baca, maka redalah ombak yang kuat tadi, mereka meneruskan sampai habis 1000 kali. Daripada kisah ini kita dapati bahawasanya salawat itu kalau nak dianggap banyak 300. Hadis kata perbanyakkan salawat dan salam kepada aku pada malam Jumaat dan hari Jumaat. Banyak tu banyak mana? Ulama kata paling sikit 300 baru kira banyak. Jadi kalau kita nak dapat pahala salawat hari ini dengan semalam dengan hari ini, kita nak dapat pahala nak buat banyak salawat, 300. Kisah tadi menceritakan 300 kali dibaca, maka Allah Subhanahu wa taala menghindarkan mereka daripada kematian, mereka selamat. Berkat kisah mimpi Syekh Musa, seorang wali Allah yang tidak rasa takut bila menghadapi suasana ketakutan, kerana dia dekat dengan Allah. Akhirnya Allah datangkan busyra, berita gembira kepada dia, dan dia sampaikan kepada penghuni kapal, dan selawat itu tersebar seluruh dunia sampai tempat kita. Cuma banyak orang tak tahu kisah kedatangan selawat ini. Jadi selawat ini bukan datang daripada hadis secara riwayat sahabat, tapi datang melalui mimpi seorang hamba Allah. Wahabi dia tak mau. Dia kata cerita mimpi ni cerita tak boleh pakai. Sahabat lebih hebat pada orang belakang, tak mimpi macam tu pun. Ada seorang ustaz saya tengok dia ceramah sedemikian. Sahabat pun tak dapat amalan dalam mimpi, macam mana orang belakang boleh dapat amalan dalam mimpi? Orang mai tanya saya, betul ke sahabat tak boleh dapat amalan dalam mimpi? Saya kata, dulu kita mengaji kitab Imam Suyuti yang bertajuk Husulul Rizqi bu Usulul Rizqi. Dalam tu ada hadis Rasulullah bagi amalan kepada sahabat, iaitu cucu baginda Sayyidina Hasan. Ketika Sayyidina Hasan tak dapat bantuan daripada Sayyidina Muawiyah, sepatutnya dapat 100,000 setahun. Bila Sayyidina Muawiyah naik jadi khalifah, dia stop bantuan itu, menyebabkan Sayyidina Hasan susah hati. Sayyidina Hasan sedih kerana terpaksa berada dalam keadaan lapar dan dahaga, nak belanja tak ada duit. Dia ambil kertas nak tulis surat, nak hantar kepada Khalifah Sayyidina Muawiyah,
nak peringat kepada Sayyidina Muawiyah, kamu telah menyekat bantuan yang saya sepatut dapat tiap-tiap tahun. Setelah dia pegang pen, dia pegang kertas, dia berasa tak jadi nak hantar. Dia membatalkan rancangannya itu. Kemudian dia mimpi jumpa Nabi SAW. Rasulullah bertanya kepada, ya, apa abang kamu wahai cucu aku Hasan? Baik wahai Rasulullah. Lepas tu Rasulullah mengadu Sayyidina Hasan abang kat Rasulullah. Kata dia, susah. Bantuan tak ada. Pasal PKP. PKP punya pasal ustaz pun tak boleh ngajak. Orang hak kerja pun kadang kena cuti. Jadi Sayyidina Hasan menghadapi suasana sedemikian. Suasana tak ada duit nak belanja. Rasulullah bagi tahu kepada Sayyidina Hasan, bukankah engkau telah mengambil pen dan kertas, engkau nak tulis surat, nak peringat kepada Muawiyah tentang perkara itu, kemudian engkau membatalkan rancanganmu itu. Apa yang dia buat Rasulullah cerita dalam mimpi dia. Maka saya nak buat macam mana? Dia tanya Rasulullah. Rasulullah kata baca doa ni. Maka dia pun baca doa itu. Tak sampai seminggu, Sayyidina Muawiyah hantar 1.5 juta. Yang sepatutnya hanya 100,000, dapat 15 kali ganda. 1.5 juta. Tu cerita Rasulullah datang dalam mimpi seorang sahabat, bahkan cucu baginda, dan memberikan amalan dalam mimpi cucu baginda. Jadi doa tu tuan-tuan balik buka buku tu lah. Buku yang warna ungu tu. Buku Amalan Murah Rezeki Iman Suyuti yang warna ungu yang nipis tu. Dalam tu ada, dalam hadis belakang lah, bagaimana Rasulullah memberikan satu amalan kepada sahabat, iaitu cucu baginda Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhuma. Jadi tak mustahil Allah Ta'ala izinkan juga seseorang manusia di belakang hari untuk mendapat amalan tersebut. Cuma amalan itu perlu kita tahu lafaz dia betul, makna dia betul, maka kita amalkan. Maka selawat ini adalah selawat yang cukup terkenal. Rata-rata tu imam baca, kita pun hafal selawat ini, makna cukup bagus. Datang ketika huru-hara berlaku di dalam sebuah kapal yang hampir tenggelam dan hampir mati. Maka Islam ajak dalam menghadapi sesuatu kebaikan yang kita lakukan, manusia terbahagi dua. Dalam menghadapi musibah yang kita hadapi, manusia terbahagi dua. Mana bukti dalam melakukan kebaikan manusia terbahagi dua? Hadis hijrah. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Hijrah perbuatan yang baik, tapi orang berhijrah terbahagi dua. Hijrah yang pertama ilallah wa rasulih. Hak ni hak bagus. Hijrah yang kedua ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Hijrah kerana dunia, hak ni tak bagus. Sama-sama keluar daripada Mekah pergi Madinah, tapi sekumpulan sahabat pergi ke Madinah kerana berhijrah kepada Allah dan Rasul, mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul, patuh kepada Allah dan Rasul. Hak ni istimewa kerana niat dia ikhlas. Hak seorang lagi, dia nak hijrah juga, tapi hijrah dia bukan kerana Allah dan Rasul. Dia pergi cari seorang perempuan, nama dia Ummu Qais. Wahai Ummu Qais, saya berkenan nak ambil kamu sebagai isteri saya pinang kamu untuk jadikan isteri saya. Ummu Qais kata, aku tak mau menikah dengan hang, melainkan hang kena hijrah ikut aku pergi Madinah. Aku nak pergi Madinah ikut Nabi Muhammad. Kalau hang nak menikah dengan aku, hang kena hijrah ikut aku juga. Tidak, aku tak mau. Dia pun hijrah pasal nak nikah hang tu. Hijrah dia bukan kepada Allah dan Rasul, hijrah dia kerana nak berkahwin dengan seorang perempuan. Perempuan tu buat syarat lagu tu. Maka hadis, banyak riwayat. Hadis pertama dalam Sahih Bukhari dan lainnya menyatakan, sesiapa yang hijrah kepada Allah dan Rasul, hijrah kepada dunia atau kepada perempuan yang dia nak kahwin, maka hijrah dia dapat apa yang dia hijrahkan. Yang ni kumpulan hak tak betul. Perbuatannya sama-sama hijrah. Itu ketika melakukan ibadat. Berhijrah itu satu ibadat. Hak satu lagi musibah. Dalam Riyadhus Salihin kita mengaji dalam bab ikhlas, bagaimana sekumpulan manusia yang keluar sampai di satu tanah lapang, sekumpulan manusia yang jahat di akhir zaman nanti, keluar daripada tempat mereka, bergerak
untuk meruntuhkan Kaabah. Jahat mereka sampai nak perban Kaabah. Mereka nak ulang balik hajat Abrahah dulu. Abrahah dulu nak runtuh Kaabah. Allah Ta'ala hantar burung ababil. Di akhir zaman nanti akan sewujud sekumpulan manusia juga bergerak untuk meruntuhkan Kaabah. Belum berlaku sekarang. Nanti ni nak berlaku. Sampai di satu tanah lapang, Allah Ta'ala jadikan bumi menelan mereka. Tak ada sampai Kaabah. Allah Ta'ala selamatkan Kaabah dengan menjadikan bumi telan habis semua. Mana nak pergi bunuh Kaabah, nak pergi runtuh Kaabah. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa bumi menelan semua orang yang ada, sedangkan ada di kalangan manusia yang keluar daripada rumah bukan nak pergi runtuhkan Kaabah. Keluar pada rumah kerana nak pergi pasar. Ada nak pergi berniaga di pasar, ada nak pergi membeli di pasar, ada nak pergi mengaji, nak pergi macam-macam tujuan. Tapi bila Allah Ta'ala hantarkan satu bala, kena orang jahat, kena orang baik. Orang yang nak peruntuh Kaabah pun mati ditelan bumi. Orang yang keluar nak pergi tujuan lain tapi lalu kat dekat tu, kena juga, mati juga. Maka Nabi SAW menyatakan, dibunuh mereka itu keseluruhan, dibangkitkan mereka itu di akhirat kelak menurut niat masing-masing. Hak niat dia nak pergi korban Kaabah, bangkit masuk neraka. Hak niat nak pergi buat baik, mati sekali, bangkit masuk syurga. Maka hadis itu mengajar kepada kita, musibah yang menimpa mengakibatkan keburukan dan menghasilkan kebaikan, walaupun musibahnya sama. Sama-sama mati kena telan bumi, tapi hak ni bangkit masuk syurga, ni bangkit masuk neraka. Kerana hak mati ditelan bumi dalam perbuatan yang baik, mati bangkit dapat balasan yang baik. Hak mati ditelan bumi dengan sebab niat dia, perbuatan dia jahat, mati kena jahat. Orang nak pergi ke Bukit Kayu Hitam, naik kereta sebiji, tujuan dia berbeza, ada nak pergi buat baik, ada nak pergi buat jahat, mati accident sebiji kereta, lima orang mati, bangkit menurut niat masing-masing, walaupun duduk satu kereta. Maka demikian juga musibah yang melanda. Musibah yang melanda manusia seluruh dunia. Ada orang kata bala, ada orang kata musibah. Bala lain pada musibah. Musibah benda kita tak suka. Bala dua, ada benda kita suka, ada benda kita tak suka. Apa makna bala? Bala makna ujian. Anak kita masuk periksa, dia menghadapi bala, menghadapi ujian. Ada benda dia suka, ada benda dia tak suka. Bila dia suka, selepas periksa dia lulus dapat nombor 1. Bila dia tak suka, lepas periksa dapat nombor 41. Dua-dua menghadapi ujian yang sama. Soalan periksa sama, tapi oleh kerana jawab tak sama, maka hak nombor 1, 2, 3 suka pasal dapat hadiah, hak nombor 43 tak suka pasal tak dapat hadiah. Kena marah dengan cikgu, kena marah mak apa lagi. Aku perhabis duit yuran banyak-banyak, hang orlik semua merah. Sama-sama menghadapi bala. Jadi kalau orang kata bala bahasa Malaysia lain dengan bala bahasa Arab. Bala bahasa Arab adalah kebaikan dan keburukan. Mana dalilnya? Dalilnya dalam suratul Anbiya. Wa nabluukum bil bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Wa nabluukum, dan kami bala kamu, kami uji kamu bil khairi wasyarr, dengan kebaikan, hak tu kita suka. Wasyar, dengan keburukan, hak tu kita tak suka. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kamu akan dikembalikan. Jadi kita duk faham bala ni benda buruk. Rumah dia terbakar, kena bala. Duit dia kena curi, perompak masuk, kena bala. Jawatan dia dihilangkan, kena bala. Sebenarnya ada jawatan bala, tak ada jawatan bala. Sihat bala, sakit pun bala. Kaya pun bala, miskin pun bala. Cerdik pun bala, bodoh pun bala. Karena bala ni kebaikan dan keburukan. Dalil ayat Quran saya baca tadi.
Dalil dia lagi Allah berfirman, fa ammal insanu idza mabtalahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Fa ammal insan, adapun manusia, idza mabtalahu, apabila Allah bala dia, ibtila, Allah uji dia, fa akramahu, Allah berikan kemuliaan, wa na'amahu, Allah bagi nikmat. Rupanya kemuliaan dan nikmat ni satu bala, satu ujian. Fa yaqulu rabbi akraman, dia kata Allah muliakan aku. Dia perasan sebab dia dapat kemuliaan keduniaan, dia kata Allah sayang kat aku. Bukan tanda Allah sayang dapat kemuliaan keduniaan. Firaun dah dapat kemuliaan keduniaan tapi Allah benci kat dia. Haman dapat, Qarun dapat, Abu Lahab dapat. Kemuliaan keduniaan bukan tanda Allah sayang. Dia kata bila aku mulia di dunia, aku nikmat banyak di dunia, aku Allah sayang, akraman, Allah muliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah, bila Allah uji lalu Allah sempitkan rezekinya, fa yaqulu rabbi ahanan, dia kata Allah hina aku. Dah, susah bukan tanda Allah hina. Tanda Allah sayang dan muliakan bila dia menghayati agama, tanda Allah hina dia bila dia menolak agama. Maka ayat ini juga menceritakan kehebatan manusia adalah ujian Allah. Dan kita pernah cerita ada orang yang susah berjaya, bila senang gagal. Siapa dia? Sa'labah. Sa'labah masa susah berjaya, masa kaya tak berjaya. Sa'labah ada dua orang. Ada seorang sahabat mati dalam satu peperangan, mati syahid. Ada seorang Sa'labah, orang munafik. Yang ni yang cerita tentang harta. Masa susah dia rajin pergi masjid, masa senang dia tak pergi masjid. Ada orang duk sebang kata cerita ni palsu, cerita ni muhung. Tetapi sebahagian ulama kata cerita ni betul. Siapa yang kata cerita ni betul? Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah. Dan kisah ni ada dalam tafsir Qurtubi, dalam tafsir-tafsir besar ketika mentafsirkan ayat dalam surah At-Taubah. Masa dia susah, 5 waktu dia pergi masjid. Tiap-tiap hari nampak muka dia di masjid. Kain dia selai, habis sembahyang balik bagi bini dia pakai pula. Sehingga dia mendapat gelaran merpati masjid kerana dia rajin pergi masjid. Gelar macam merpati kerana merpati rajin duduk di masjid. Masjidil Haram kita pilih ni banyak burung merpati. Maka digelar umpama merpati di dalam masjid. Dia kata, ya Rasulullah, doa bagi saya kaya. Rasulullah kata, kamu tak sesuai kaya, balik. Tak lama main minta lagi. Rasulullah tak mau doa, balik. 2-3 kali dia pergi duk minta, Rasulullah doa sepatah bagi tak jadi kaya. Maka dia dapat kambing yang bunting. Kambing tu beranak. Lepas tu dapat kuih banyak lah kali berak ke tepi rumah orang-orang Madinah. Banyak sangat hati kambing. Pasal terlajak banyak. Nak mengelakkan daripada orang Madinah marah, dia terpaksa bawa kambing dia pergi ke pinggir keluar kota Madinah. Pergi sana kuih banyak lagi. Akhirnya semayang jemaah 5 waktu menjadi 4, menjadi 3, menjadi 2, menjadi 1, menjadi kosong. Aduk pergi masjid selalu tu tinggal pasal kalut kambing dah. Kambing unta kuih banyak. Hak 4-5 jadi 4. Kita tak belah kambing pun 5-5 tak pergi. Dia kalut dengan kambing hak ada 5 waktu, jadi kosong waktu. Lah kali semayang dengan kambing. Tak apa lagi. Bila Allah turunkan ayat suruh mengambil zakat, Rasulullah hantar utusan pergi jumpa dia minta zakat. Dia kata pergi minta kat orang lain dulu, saya main minta kat saya. Dia mula buat lah. Habis minta kat orang lain, main kat dia. Dia kata tak mau bayar lagi. Maka turun ayat memarahi perbuatan dia. Ayat dalam surah At-Taubah. Balik buka surah At-Taubah, cerita dia dalam tu. Sampai zaman Sayyidina Abu Bakar. Sampai zaman Sayyidina Umar. Lah kali dia mati sebagai orang munafik. Masa dia susah, dia ahli ibadat, berpegang dengan agama. Masa dia senang, dia tinggal satu kewajipan agama, iaitu zakat, tidak dikeluarkan. Kita pun begitu, masa kita susah, kita minta jawatan. Dapat jawatan, kadang-kadang kita lupa nak bersyukur. Dalam memegang jawatan, jangan sampai kita buat benda salah.
Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, Allah bagi jawatan. Dia minta, kalau saya dah dapat jawatan, jadikan saya berpegang dengan Islam sampai mati, dan jadikan saya bersama dengan orang baik selepas saya mati duduk dalam syurga. Nabi Yusuf kata, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadis. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau telah bagi kepada aku kerajaan, jawatan. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadis, Engkau ajak aku tafsir mimpi, ilmu. Tak cukup kehebatan dengan ilmu yang hebat, tak cukup kehebatan dengan jawatan yang besar, aku nak lagi dua. Tawaffani musliman, matikan daku sebagai orang yang tunduk patuh kepada Engkau. Saya nak berpegang dengan ajaran Islam sampai saya mati. Saya ajak orang lain berpegang dengan ajaran Islam, patuh pada Allah sampai mati dalam berpegang dengan Islam. Wa alhiqni bis salihin, lepas saya mati sertakan saya dengan orang baik dalam syurga. Saya nak ada doa. Ada orang masa dia susah, dia ingat Allah, masa dia senang, kena sifat buruk. Bahkan Allah cerita bagaimana Allah tolong tentera dalam peperangan Badar. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَزِلَّةٌ. Sesungguhnya Allah tolong kamu dalam peperangan Badar ketika kamu hina, kamu lekeh, kamu berasa lekeh, kamu sikit 300 orang lebih nak lawan 1000 orang lebih. Kamu berdoa sungguh-sungguh, kamu berharap sungguh-sungguh, kamu merendah diri kepada Allah, merintih kepada Allah. Allah hantar pertolongan, para malaikat tolong, akhirnya kamu menang. Tapi bila kamu jadi geng ramai, setelah pembukaan kota Mekah, kamu menghadapi peperangan Hunain, kamu rasa ujub dengan bilangan kamu yang ramai. Ketika itu kamu kalah pada peringkat awal. Quran kata, wa yawma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Pada hari peperangan Hunain, ketika kamu kagum, ujub dengan bilangan kamu yang banyak, perasan bahasa hebat, ketika itu bilangan kamu yang ramai tidak memberi apa-apa manfaat. Awal-awal kalah, masih perasaan ujub. Sifat ujub dengan bilangan yang ramai, Allah ajak ketika itu, kamu boleh menang bukan pasal ramai, pertolongan aku sama. Maka ulama dalam syarah hikam kata, tengok para sahabat dalam peperangan Badar, azillah, merendah diri kepada Allah, Allah tolong. Dalam peperangan Hunain ada ujub, Allah Ta'ala bagi peringatan, dia tak tolong. Maka kita masa tak ada jawatan, kita rasa lekeh, doa minta jawatan pada Allah, dapat jawatan, kita ego, kita takabur, kita ujub, kita riak, kita sum'ah, pertolongan Allah tak akan datang melainkan setelah kita bertaubat. Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam ajak, masa kita susah kita minta Allah tolong kita, setelah kita senang jangan lupa untuk bersyukur di atas pertolongan itu. Sebagaimana Sa'labah masa dia susah, dia taat pada Allah, masa dia senang, dia derhaka kepada Allah, dia lulus dalam kesusahan, dia gagal dalam kesenangan. Seperti semut, masa susah nak makan gula, kutip atas lantai, kutip dalam roti Pak Zaki, ada gula, kutip dalam pinggan. Masa dia jumpa balang gula terbuka, anak kita pi bancuh teh, buka tudung balang gula, tak. Lepas tu tak tutup balik. Semut kata, lega aku duk kutip gula atas lantai sebelum ni, tak tahulah hari ni balang gula terbuka. Selalu duk makan seketui gula, ni sekilo duk depan aku. Dia terjun terus masuk dalam balang gula. Mampus kena tindih dengan gula. Mati syahid terus. Semut masa cari gula seketui, tak mati. Masa jumpa gula sekilo dalam balang, mampus dalam nikmat. Dia mati dalam kebaikan, dalam nikmat. Duk kalut makan gula, gula tu tindih dia. Mampus dalam gula. Kita pun pergi tengok, nak cedok pula tengok. Marah ke anak kita. Siapa buka balang gula tak tutup balik? Berapa puluh ekor semut mati lah ni. Pasal apa semut mati? Sedangkan dia duduk dalam nikmat tu, duduk dalam hebat. Sebagai pengajaran bagi kita. Dalam Quran ada surah semut. Baru ni dia hantar WhatsApp, dia kata semut ni tak suka kulit timun. Saya pun try tengok, kupas buat timun, tak mana semut duduk berjalan tu, banyak-banyak tak kulit timun, dia tuang sungguh. Dia cabut tak mai. Tak tahu mai pada mana cerita tu. Betul ke tak, hadis palsu saya pun tak tahu. Jadi tuan-tuan kalau ada semut banyak di rumah tak nak halau dia,
buang kulit timun buh tu. Betul ke tak? Wallahu alam. Try tengok. Lepas tu tengok dia tuang sungguh cerah. Jadi kita dapati bahawasanya Allah Subhanahu wa taala hantar ujian kepada kita untuk melihat sesiapa yang bersabar dan bersyukur naik darjat, siapa yang tidak sebaliknya. Dulu kita pernah cerita seorang ulama nama Imam Sya'bi rahimahullah kalau tak silap, ataupun Sayyidina Qatadah. Dia kata, aku bila menghadapi sesuatu musibah benda kita tak suka, bala tak, bala kita tak suka nama bala. Dapat benda baik kita syukur, kita lulus bala, lulus ujian itu. Dapat benda tak baik kita sabar dan redha, kita lulus ujian itu. Maka dia kata, ketika aku menghadapi musibah, aku masih lagi boleh bersabar dan bersyukur apabila aku melihat kepada beberapa perkara. Yang pertama, aku boleh baca doa. Orang duduk dalam musibah, duduk dalam benda dia tak suka, dia tak syok, dia jangan lupa baca doa. Doa apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa baca doa itu, Allah Ta'ala berikan 3 perkara. Yang pertama, keampunan. Yang kedua, rahmat kasih sayang. Yang ketiga, petunjuk. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Dan sesungguhnya kami akan uji kamu semua dengan sedikit rasa takut. Mula-mula PKP dulu kita pakat takut, tak berani keluar. Roti gardenia habis. Takut makanan habis, dia pakat beli roti gardenia. Kita takut penyakit tertular kepada kita dan sebagainya. Nama dia syai'in minal khauf. Wal ju', lapar. Barang mahal, kita takut lapar. Penutup muka murah naik agak. Wal ju' wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, kekurangan jiwa, takut sakit, takut mati. Wath thamarat, kekurangan buah-buahan. Takut buah pun mahal, kalau ada pun mahal. Tapi lah dia kata tak mau, tak mahal dah, derian murah. Derian sekilo RM5 pun ada, RM10 pun ada. Telah makan. Mai hujung PKP ni, buah derian murah. Mula nak jadi PKP dulu, temenu murah. YB ni bagi peri, YB ni bagi peri. Was-samarat wa basyiris sabirin, berikan berita gembira kepada orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibatun, orang-orang yang apabila menimpa akan mereka itu oleh musibah, qalu, mereka membaca, inna lillahi, sesungguhnya kita semua milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya hanya kepada Allah kita akan kembali. Siapa baca doa ini ketika menghadapi benda dia tak suka, menghadapi musibah, ulaika alaihim salawatun, bagi mereka pelbagai keampunan, wa rahmatun, rahmat kasih sayang belas kasihan, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka orang dapat petunjuk. 3 anugerah Allah kepada orang yang baca doa ketika menghadapi musibah. Tu doa dalam Quran, doa dalam hadis sahih Muslim. Ummu Salamah radhiyallahu anha, kematian suami yang tersayang Abu Salamah. Semenjak dia lahir sampai saat tersebut, dia tak pernah jumpa seorang lelaki yang terbaik seperti suami dia. Maka bila suami dia mati, dia sedih. Nabi SAW suruh baca doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan pahala terhadap musibah yang menimpaku, dan gantikan untukku dengan penggantian yang lebih baik daripada musibah tersebut. Saya sedih kerana lelaki saya mati, tolong ganti lelaki yang lebih baik jadi suami saya. Maka dia baca doa tersebut, lepas tu dia menikah dengan Nabi SAW. Dapat insan terbaik, makhluk terbaik jadi suami dia. Maka doa ni juga bagus kita baca ketika menghadapi musibah. Sama ada kereta kita rosak, duit kita hilang, apa benda kita tak suka, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, baca Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Benda kita tak suka kadang-kadang mai daripada luar dengan sebab corona.
Takut kena kat kita. Kita nak pergi beli barang, kedai tutup. Nak pergi sana susah, sana ni susah. Kadang-kadang main dalam rumah kita. Anak kita sebelum ni duduk asrama. Mai musim corona, kena balik pada asrama, duduk rumah kita. Kita susah hati tengok panggil anak kita. Pasal anak kita isi dengan 4 perkara masa musim corona ni. Dia isi dengan makan, tidur, TV, handphone. Anak aku 24 jam, dia makan. Lepas makan, dia tidur. Dia tak tidur, dia tengok TV. Dia tak tengok TV, dia main handphone. Hak tu saja kita nampak. Kok nak ambil Quran, baca 2-3 ayat. Corona 3 bulan, kok boleh khatam Quran? Tak juga. Kok nak boleh zikir sepatah doa, tasbih tak nak pegang, duk pegang handphone. Kadang-kadang ada mak pak mengadu kat saya, dia kata, anak saya daripada malam sampai subuh tak tidur, duk main handphone. Lepas subuh dia tidur sampai lohok. Kita susah hati dengan keadaan sedemikian. Di samping kita bagi nasihat, kita baca doa. Kerana doa ini penggugur dosa, pengangkat darjat, dan tanda kita memperhambakan diri pada Allah. Dalam syarah hikam kata, aku bagi macam-macam masalah kepada hamba-Ku, walaupun dia dah doa, tapi tak hilang juga, kerana aku suka mendengar suara rintihannya. Dalam kitab Iqazul Himam fi Syarah Hikam ada hadis kursi sebut sedemikian. Aku timpakan masalah demi masalah, dia pula doa siang malam, tambah doa, tak hilang-hilang juga. Kerana aku suka mendengar rintihan suaranya. Aku sayang kat dia, aku bagi lagi. Kita usah hati doa tak makbul. Lepas tu tak mau doa dah, rugi. Walaupun kita tak nampak makbul sekarang, mungkin makbul masa akan datang. Jangan putus asa daripada berdoa. Jadi kata Imam Syafi'i, aku jumpa musibah, aku masih boleh bersabar dan bersyukur kerana aku tak tinggal doa, yang menyebabkan lepas doa aku dapat lebih hebat daripada itu dengan anugerah-anugerah yang Allah janjikan. Yang kedua, aku masih lagi boleh bersabar kerana aku melihat kepada musibah yang menimpa orang lain lebih berat daripada yang menimpa aku. Aku ukur musibah yang aku hadapi dengan orang yang kenal musibah lebih teruk, aku boleh sabar dan syukur dan redha kerana orang lain lebih teruk pada aku. Dan ada pepatah menyatakan, aku menangis ketika berjalan kaki tanpa kasut. Pasal apa dia berjalan kaki tanpa kasut? Dia menangis kerana duit tak ada. Nak beli kasut pun tak ada duit. Akhirnya dia jalan kaki ayam. Orang lain semua pakai kasut, dia jalan kaki ayam. Kasut orang lain ada RM2, ada RM20, ada RM200. Bahkan saya jumpa seorang hamba Allah duduk makan kali dengan saya. Dia sembang dengan saya. Dia singgah semayang satu tempat. Orang ambil kasut dia. Dia pergi tempat semayang tu, dia suruh teropong tengok CCTV. Siapa ambil? Dia pergi cari kawan tu. Yang ambil itu driver teksi. Dia beli kasut, bagi ke kawan tu. Dia minta balik kasut dia. Kasut nampak buruk, harga RM4,000. Kulit boya ke apa tau. Beli di Perancis ke mana tau. Orang lain boleh beli kasut harga RM4,000, RM40. Aku sekupang pun tak ada nak beli kasut. Dia kata, aku menangis ketika berjalan tanpa kasut kaki ayam. Tiba-tiba tangisan aku terhenti apabila aku berjumpa orang yang tidak berkaki. Tengah duk ria tak boleh beli kasut, tengok-tengok orang tu kesot kaki putih. Aku duk dalam nikmat rupanya, walaupun tak ada kasut masih ada kaki. Dia tu kasut pun tak ada, kaki pun tak ada. Kalau bagi kasut dia marah pula. Perli dia. Maka pepatah ini seperti mana hadis. Hadis kata, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Perhatilah kepada orang lebih rendah pada kamu, jangan kamu perhati kepada orang lebih tinggi pada kamu. Di mana kita kena perhati sedemikian? Di sudut dunia. Di sudut dunia kena perhati orang lekeh pada kita, kita rasa syukur terhadap apa yang kita dapat. Di sudut agama kena perhati orang atas pada kita, baru kita nak tiru dia. Di sudut ibadat, kena tengok orang lebih banyak, kita tiru dia. Di sudut ilmu, tengok orang lebih banyak, kita tiru dia. Kita hanya sembahyang 5 waktu, tengok orang sembahyang 5 waktu, sembahyang sunat, kita nak tiru dia. Kita hari-hari makit waktu subuh, kita tengok orang makit tahajud 2 rakaat, kita nak tiru dia. Dalam bab agama, dalam bab ibadat, kena tengok orang atas, supaya kita rasa kita lekeh, kita nak tiru, nak tiru dia. Sebab itu dalam hadis kata, la hasada illa fisnatain. Jangan kamu cemburu, melainkan dalam 2 perkara. Yang pertama orang yang berhayati Islam, yang kedua orang yang sedekah. Tengok orang sedekah, kita nak tiru dia. Dalam bab dunia tengok orang lekeh.
Maka orang naik kereta buruk, kalau orang naik tengok orang naik kereta baru, dia rasa sedih. Aku boleh beli kereta buruk saja, kawan ni kereta baru, nak beli macam dia tak boleh, aku susah. Siang malam tension. Pasal apa? Kereta dia buruk, nak tukar baru tak boleh. Tapi kalau dia naik kereta buruk, dia tengok orang naik motor, dia akan syukur. Walaupun aku duit tak ada nak beli kereta baru, aku boleh naik kereta buruk, tapi kawan tu naik motor saja tak boleh beli kereta. Hujan turun, dia lencun, aku tak kena. Lepas tu naik kereta tengah panas, aku tak meleleh peluh, dia meleleh peluh. Lu naik motor siang malam, dia pula merlit pasal kena panas. Aku dah selama mana melihat kepada orang naik motor, orang naik kereta buruk rasa syukur. Tapi kalau tengok orang kereta baru, dia tak rasa tak cukup lagi. Duk tension ni. Orang naik motor, kalau tengok orang naik kereta, dia rasa sedih. Tapi orang naik motor tengok orang naik gerek, dia rasa syukur. Aku walaupun tak mampu beli kereta, hanya mampu beli motor, tak boleh naik kereta, tapi kawan tu hanya naik gerek, teruk pada kita. Naik motor boleh sampai Alok Start, naik gerek, tapi Alok Start dengan gerek, rebah ke Lebuh Raya tu. Kita boleh pergi jarak yang jauh. Orang naik gerek, kalau tengok naik motor, dia rasa sedih. Dia kena tengok orang jalan kaki. Aku walaupun tak mampu beli motor, aku hanya mampu naik gerek, baik pada jalan kaki. Boleh jalan jauh lagi dengan gerek. Jalan kaki tak jauh mana. Orang jalan kaki nak jadi sabar dan syukur, jangan tengok orang naik gerek, tengok orang lumpuh. Walaupun saya tak mampu beli gerek, saya nak pergi mana jalan kaki saja, tapi kawan tu lumpuh tak boleh jalan terus. 6 tahun dah lumpuh dalam rumah. Saya nak pergi jalan mana boleh? Orang lumpuh jangan tengok orang jalan kaki. Orang lumpuh kena tengok orang mati, baru rasa syukur. Aku 12 tahun dah lumpuh, duduk tidur atas tilam, orang tak main ziarah pun, mula-mula ada orang main lah, tak main. Tapi dia masih lagi bersyukur bila dia tengok batu nisan. Walaupun aku lumpuh tak boleh berjalan, aku boleh baca subhanallah sepatah dah, boleh semayang 1-2 rakaat, boleh buat bekal kepada akhirat, boleh istighfar cuci dosa lagi. Orang mati dah tak boleh beramal. Orang lumpuh tengok orang gila, bersyukur. Orang lumpuh tengok orang mati, bersyukur. Kerana kita belum mati. Maka melihat orang lekeh menyebabkan kita bersyukur. Maka kita menghadapi suasana corona, kita sedih, pergerakan kita terbatas, tindakan kita terbatas. Tengok orang kena terus, kita rasa lega. Saya tak kena tidur di hospital. Saya jumpa kawan, dia kena tahan 14 hari. Dia positif. Kena tahan 14 hari, makan pun tak apa, lalu lah kali minta kat misi. Misi ada tak sampai belacan? Misi kata tak ada. Sampai belacan balik rumah. Tak boleh bagi. Kita duduk di rumah kuih gemuk. Pasal makan tidur. Orang lain corona kuih kurus, kita kuih gemuk. Kita melihat kepada orang lebih lekeh, kita rasa syukur. Yang ketiga, aku masih boleh bersabar ketika menghadapi musibah dan boleh bersyukur di atas nikmat yang sedia ada apabila musibah yang menimpa aku bukan pada agama tetapi pada dunia sahaja. Hak ni paling penting. Rasulullah SAW doa minta bagi rasa takut pada Allah supaya tak buat maksiat. Rasulullah berdoa supaya tak kena musibah agama. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, berikan rasa takut kepada kami yang menghalang kami daripada buat segala dosa maksiat kepada Engkau. Sepatah doa lepas pada doa itu ada doa yang berbunyi, wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan kau jadikan musibah kami pada agama kami. Musibah keduniaan menggugur dosa, mengangkat darjat, menambah pahala. Musibah agama menambah dosa, mengundang neraka kalau dia tidak bertaubat. Apa itu musibah agama? Apabila dia tak kenal Allah, apabila dia duduk dalam akidah yang sesat, apabila dia tak buat kewajipan yang Allah wajibkan, apabila dia tak tinggal benda haram yang Allah haramkan. Semayang 5 waktu tak cukup, puasa bulan Ramadan tak buat, keluar pada rumah dedah aurat buat dosa, terlibat dengan rasuah, terlibat dengan fitnah, terlibat dengan dosa. Benda wajib tak buat, benda dosa tak tinggal, duduk dalam musibah agama. Walaupun zahirnya hebat. Jadi selama mana kita semayang cukup 5 waktu, puasa bulan Ramadan tak tinggal, dosa kita tak buat, kita kena syukur kerana kita tak kena musibah agama.
Teruk lagi ada orang yang merasakan dosa itu benda baik, ketaatan itu benda tak baik. Contoh ayat dalam surah Al-Baqarah. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah musnahkan riba, Allah suburkan sedekah. Allah Ta'ala sebut lain daripada hak kita pegang, hak kita duduk faham. Kita faham mengikut zahir yang kita lihat, riba lah untung, sedekah lah rugi. Sebab kita bagi hutang ke orang RM100, kita minta suruh dia bayar RM120, kita untung RM20. Kita ada RM100, kita sedekah ke orang RM20, kita tinggal RM80, kita rugi RM20. Hak rugi itu sebenarnya untung, hak untung sebenarnya rugi, Quran kata. Quran kata memberikan sedekah itu untung, mengambil riba itu rugi. Berapa ramai orang ambil rasuah tak rasa rugi, dia rasa untung. Berapa ramai orang balas duit orang, dia rasa untung tak rasa rugi. Berapa ramai orang yang simpan zakat tidak dikeluarkan, dia rasa untung tak rasa rugi. Kerana pemikirannya cetek bercanggah dengan ajaran Allah. Dan Allah Ta'ala sebut lagi, boleh jadi benda kamu tak suka itulah yang baik, benda yang kamu suka itulah yang buruk. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci satu benda, benda kamu benci itu lebih baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu cinta sesuatu, benda kamu cinta itu lebih buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kamu tak tahu. Maka terlibat dengan riba zahirnya untung, bagi 100 dapat 150, bagi 100 dapat 200. Sebenarnya dia menuju kehancuran dan keburukan, dimurkai, dimusuhi oleh Allah. Segala yang haram masuk dalam geng ni. Segala haram yang tak ditinggalkan masuk dalam kumpulan ni. Kumpulan yang Allah Ta'ala tak suka tapi dia merasa suka. Huffatin naru bisyahawat. Neraka itu dipagar oleh benda yang disuka oleh nafsu syahwat. Wa huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dipakang oleh benda kita tak suka. Maka ayat riba ini mengajak pada kita, jangan kita tengok zahir, kita tak tengok sebalik panduan syarak. Riba itu Allah hancurkan riba, Allah suburkan sedekah. Sedekah duit kita RM100, kita sedekah sekupang. Jadi RM99, 9 kupang. Sekupang yang kita bagi sebenarnya menguntungkan kita. Maka dalam Sahih Muslim kita mengaji hadis seorang lelaki yang berjalan, terdengar suara atas langit menyatakan juruh ayak di kebun si fulan. Dia langut tengok langit ada awan, dia ikut awan tu. Awan tu bergerak sampai satu tanah yang berwarna hitam. Tanah warna hitam, batu warna hitam, tak subur. Macam kita pergi Madinah, kiri kanan sebelum sampai Madinah, kiri kanan ada batu hitam. Batu hitam tu apa? Tak tumbuh. Hujan turun di atas batu hitam itu, masuk dalam parit, mengalir. Dia ikut ayak yang turun dalam parit itu sampai satu tempat. Nampak seorang lelaki sedang kaih ayak tu masuk dalam kebun dia. Wahai si fulan, apa nama kamu? Nama saya sekian. Kenapa kamu tanya nama saya? Kerana aku dengar suara ghaib menyuruh agar membawa air hujan ke tempat ini, ke tempat kamu. Apa rahsia yang kamu dapat sebegini? Orang lain kebun dia tak subur, kebun kamu subur. Dia kata setiap kali saya dapat hasil, saya bahagi 3. 1/3 saya simpan untuk saya dan keluarga. 1/3 saya jadikan benih dan perbelanjaan untuk menguruskan pada musim yang akan datang. 1/3 untuk beli racun, beli benih, beli baja untuk menguruskan kebun saya pada musim akan datang. Dan 1/3 lagi saya berikan kepada 3 golongan. 1 saya beri kepada fakir miskin. 2 saya beri kepada orang-orang yang meminta derma. Yang ketiga saya berikan kepada Ibnus Sabil, orang yang menempuh perjalanan. Bagi ke orang fakir miskin, bagi ke orang yang minta derma nak buat masjid, minta derma nak buat tahfiz, minta derma nak buat pejabat, nak buat pusat pengajian, nak buat surau, minta derma nak sambung mengaji. Yang ketiga saya bagi kepada Ibnus Sabil, orang yang merantau singgah tempat saya sedekah ke dia. Dia duduk petani, dia nak pergi Kuala Lumpur singgah Sungai Petani, saya bagi ke dia sekupang RM2, dia sambung perjalanan dengan duit yang saya bagi sikit. Ataupun dia duduk tempat saya, dia nak keluar pergi duduk tempat lain. Dia duduk di Sungai Petani, dia nak keluar pergi mengaji di Kuala Lumpur. Dia duduk di Sungai Petani, dia nak keluar pergi buat umrah di Mekah. Saya bagi, itu juga nama Ibnus Sabil.
keluar daripada tempat dia menempuh perjalanan untuk buat baik, orang ni juga saya bagi. Maka dengan 3 golongan yang saya bagi itulah Allah Ta'ala lipat gandakan pada musim yang akan datang. Kita dapat 100%, 50% untuk kita dengan anak bini, 50% untuk projek kita. Simpan dalam bank. Dia ada bagi 3. Walaupun kita tak mampu bagi 1/3 macam dia, kita dapat gaji 3,000. 1,000 bagi kepada fakir miskin, 1,000 untuk kita belanja anak bini, 1,000 untuk masuk balik dalam perniagaan kita. Berat sangat. Baik, kita dapat 3,000. Sedikit daripada 3,000 kita guna untuk sedekah, iaitu kita ambil RM10, RM100. Setiap kali saya dapat gaji RM3,000, RM100 ataupun RM10 daripada RM300, saya gunakan untuk 3 golongan tadi. Saya hanya belanja RM2,990 setiap bulan. Kerana gaji saya sebulan RM3,000. Saya akan guna hanya RM2,990. RM10 mungkin saya buh kat tabung masjid, mungkin saya bagi kepada fakir miskin, mungkin saya belanja kawan makan roti canai di kedai, mungkin saya hantar bihun malam Jumaat orang baca Yasin di masjid, mungkin saya bagi kepada jiran saya buat yuran anak sekolah. Saya tengok mana-mana tempat yang boleh saya sumbangkan, saya bagi walaupun RM10 daripada RM3,000. Maka saya sudah membahagikan 3. Bulan depan tingkat lagi naik RM20. Kerana saya nampak RM3,000 bulan depan ni nampak bermanfaat lagi. Tak habis semua. Sebelum ni saya dapat RM3,000, tengok-tengok ujung bulan tinggal RM300. Bulan ni saya dapat RM3,000, tengok ujung bulan tinggal RM400, lebih RM100. Sebab apa? Mungkin saya sedekah RM10, Allah Ta'ala lebihkan belanja simpanan saya pada bulan ini. Allah janji dalam surah Saba ayat 30 lebih, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apa saja nafkah yang kamu berikan dalam kebaikan, mesti Allah ganti balik. Mungkin Allah ganti dalam bentuk berniaga saya semakin untung, mungkin Allah ganti dalam bentuk malapetaka tak kena, motor saya tak rosak, kereta saya tak rosak, anak saya mengaji pandai, menyebabkan duit saya boleh simpan, tak gaduh bagi kepada pemen kereta, tak gaduh bagi kepada cikgu tuition kerana anak saya tak masuk tuition lah, tak gaduh, mungkin tubuh badan saya sihat, tak gaduh bagi kat doktor, doktor telan duit saya tiap-tiap bulan. Akhirnya saya duduk sedekah, menyebabkan penyakit saya kuih kurang, kuih lega, hak 4 jadi 3, maka 1 penyakit yang sudah lega tak gaduh bagi kat doktor, duit saya boleh simpan. Kalau itu tidak berlaku, mungkin Allah bagi kat kita semayang yang khusyuk. Mungkin Allah bagi kepada kita hati yang tenang. Mungkin Allah bagi kepada kita hidup yang bahagia. Mungkin Allah hantar kat kita kawan-kawan yang baik membawa manfaat kepada kita. Itu juga rezeki. Saya duduk derma sebulan 2-300, sebulan 2-3 ribu, tak nampak apa nak ustaz kata. Kok dia ganti balik, bagi RM1 mai 700. Tak, kadang-kadang Allah bagi dalam bentuk umur yang panjang, tubuh badan yang sihat, hati yang tenang, hidup yang bahagia. Bahkan lebih penting, mati yang baik masuk syurga. Sebab itu orang nak mati dia minta apa? Tolong tunda kematian saya kerana saya nak sedekah, saya nak jadi orang baik. Laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqa wa akun minas salihin. Mintalah tunda saya, wahai malaikat maut, jangan cabut nyawa saya lah. Wahai Allah, jangan mati saya lah. Tolong tunda saya nak isi hidup saya yang berbaki dengan 2 perkara, sedekah dan jadi orang baik. Kerana sedekah jadi orang baik tu berkalan yang cukup besar setelah mati. Maka kita mengaji, kalau kena musibah agama lingkup, selama mana kita boleh pegang dengan agama, boleh mengaji lagi, boleh semayang lagi, tinggal benda haram, sebenarnya kita boleh bersabar dan bersyukur kerana Allah bagi ujian nak angkat darjat kita, nak gugur dosa, nak bagi tambah pahala, masa pun tidak mengizinkan, panjang lah. Ada lagi? Ada sikit lagi. Jadi sebelum akhir, saya ada bawa buku yang saya tulis masa PKP. Orang lain PKP macam-macam, tak boleh buat apa, saya pun tak boleh buat apa lah, nak mengajar orang tak mau mengaji. Akhirnya saya menulis kitab. Saya tulis kitab ni, doa harian. Saya masuk dalam paksir itu. Yang tebal ni 240 muka surat, RM20. Yang ni tak sampai 100 muka surat, yang ni RM10. Yang ni beda bol dalam poket, baca kot jalan. Yang ni nak bol dalam poket tak celui. Yang ni boleh bola, yang ni beda bola kat atas kereta, boleh di rumah. Yang ni boleh bola dalam poket. Dalam buku ni ada doa di pasar yang sekali baca dapat 1 juta pahala. Jadi bola dalam poket,
Pi ke pasar, buka muka surat berapa, doa di dalam pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamut, biyadihi alkhair wa huwa lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihi alkhair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca di pasar minggu, pasar malam, baca di supermarket, baca di parkir ikan, pasar tani, sebarang tempat jual beli. Siapa baca doa ni dapat pahala 1,000,000 pahala. Digugurkan 1,000,000 dosa, diampunkan 1,000,000 dosa, diangkat 1,000,000 darjat, dibina satu istana dalam syurga. Hadis Imam At-Tirmizi dan Imam Hakim disebut dalam kitab Azkar. Doa ni pada muka surat 63. Kita buat keluar RM10, kita rasa banyak, sekali baca dapat 1,000,000 pahala. Tak balik benda dalam poket. Untuk kita baca di pasar, termasuk doa-doa yang lain dan ringkas-ringkas. Sesuai untuk sekolah rendah, cucu kita nak baca doa, boleh baca ni. Saya ambil doa pendek-pendek, boleh ni. Yang ni 3/3, ni 1/3. Kalau nak beli dua-dua, bagus. Kalau tak mau beli dua-dua, beli hak besar ni. Doa ni saya tulis ketika sedang menghadapi PKP bulan sebelum puasa, hari bulan puasa, alhamdulillah cetak siap. Masa tengah duk cetak ni, seorang tali kawan hantar WhatsApp, "Ustaz, mai sijil." Buat apa saya mengajak orang kampung bukan gaduh sijil? Sijil ni nak mengajak universiti, nak mengajak sekolah. Saya dah pencen sekolah banyak tahun nak. Sijil saya pun tak pergi ambil. Saya buat MA tahun 2012. Sijil baru ambil minggu lepas, 2 minggu lepas. Buat apa saya buat sijil saya? Saya dia kata dilantik sebagai ahli panel syariah bahagian halal di negara Jepun. Dia orang Indonesia. Lepas tu mereka suruh saya cari wakil daripada Malaysia. Saya tak nampak orang lain, nampak ustaz kan? Saya dah fikir nak buat macam mana, aku bukan kata cakap Jepun. Dia kata tak apa ustaz, bagi sijil sekian hantar pi. Nanti sampai masa Jepun hantar tiket, kita naik kapal terbang, kita pergi bentang sana. Saya pun terpaksa lah pergi ambil sijil saya yang tersorok di Insaniah. Saya periksa tahun 2012. Konvo saya pergi ambil 2000, baru 2-3 minggu lepas. Pergi lah ambil scan, hantar pergi sana. Dia hantar dah sijil halal Jepun. Jadi Jepun dia nak buat keluar barang-barang kosmetik ke, barang-barang apa, dia nak elak daripada masuk bahan-bahan yang orang Islam tak boleh guna. Dia memerlukan panel syariah yang kelulusan agama. Saya pun hantar, lepas hantar masa tu, baru ni minta alamat dengan ni. Jadi lepas PKP ni, siapa nak pergi Jepun dengan saya boleh. Kemudian lepas dapat sijil pula, ada orang kata pula, "Ustaz, jom kita buat PhD pula Ustaz." Saya kata, "Buat apa PhD? Aku bukan mengajar orang universiti. Saya hanya mengajar orang kampung. Mengajarlah radio, mengajar ni. Masa 24 jam dengan masyarakat. Masa nak baca buku, nak buat tesis." Dia kata, "Tak perlu. Ustaz tulis buku 2-3 buah dah. Ustaz ambil salah satu daripada buku Ustaz, kita jadikan tesis PhD. Cuma tambah nota kaki sikit." Saya kata, "Kalau tu tak teruk." Lah ni 2 projek yang saya. Satu, duk tunggu nak pergi bahagian ni. Yang kedua, insya-Allah mana-mana buku yang saya tulis ni salah satunya akan saya daftar untuk buat PhD. Tuan-tuan tolong doa, kalau baik bagi makbul, mustajab, boleh cepat selesai. Kalau tak baik jangan bagi lulus. Yang penting PKP yang datang, di samping dia merupakan perkara yang mendatangkan masalah bagi kita, kalau kita hadapi dengan sabar dan syukur, dengan doa, dengan harapan, mudah-mudahan dia bertukar menjadi kelebihan. Sebagaimana hadis-hadis saya cerita tadi. Hak keluar nak pergi pasar, kena telan dengan bumi, masuk syurga, dapat kebaikan. Hak keluar pergi hijrah kepada Allah dan Rasul, dapat kebaikan. Jadi kita mau apa yang kita hadapi, nikmat yang kita dapat, kita bersyukur, dapat kebaikan. Musibah yang kita hadapi, kita bersabar dan redha dan kita perbaik dan kita doa, dia akan jadi kebaikan. Allah sebut dalam suratul Isra, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Aku tidak hantar tanda-tanda kebesaran aku melainkan untuk menakutkan manusia. Jadi kalau kita menghadapi suasana jadi, kita semakin takut pada Allah, kita semakin dekat pada Allah, kita lulus dalam ujian yang kita hadapi. Masa tidak mengizinkan, insya-Allah kita sambung dalam pertemuan yang akan datang. Tuan-tuan yang nak dapatkan buku ni boleh dapat di luar tu lagi. Yang ni harga dia RM20, yang kecil harga dia RM10. Dua-dua ni doa harian. Dan dalam masa terdekat, seminggu sehari 2 ni saya sedang nak menulis muqaddimah
dan nak tutup sebuah buku terbaru yang saya tulis yang sudah siap 90%, tinggal nak tulis mukadimah dengan nak semak balik. InsyaAllah bulan depan atau bulan sekali lagi kita akan berjumpa satu buku baru dengan tajuk baru juga untuk bacaan dan bekalan kita di dunia dan di akhirat. Yang baik datang daripada Allah, salah silap saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.